Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan-Tuan Yus selaku Nazir Masjid Al-Amin 49 Kebun Baru yang diraihkan dua panel kita yang kita jumpa khas. Yang pertama iaitu Ustaz Imam Muda Hafiz bin Abdul Qadir, dan yang kedua Ustaz Oscar bin Muhammad. Seterusnya pihak penganjur seluruh ahli dalam kuasa Masjid Al-Amin 49 Kebun Baru, para ulama, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah dan masa Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT, kerana Allah masih lagi beri kesempatan untuk kita terus melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Kita rasa syukur kepada Allah sekalian. Allah hadirkan hati kita, Allah gerakkan kaki kita, Allah gerakkan tangan kita untuk sama-sama kita hadir dalam satu forum yang disebut ataupun yang diberi tajuk menuju akhir zaman, di manakah kita. Satu persoalan kepada Allah sekalian. Tajuk yang diberikan oleh pihak penganjur berkenaan dengan menuju akhir zaman, di manakah kita. Alhamdulillah, tuan-tuan Allah sekalian, pada malam ini kita bersiaran khas di Masjid Al-Amin. Dan siapa yang tidak berkesempatan untuk bersama-sama kita pada hari ini boleh tengok live gambar FB di Masjid Al-Amin. gambar ni patutnya dia kena letak kamera tu letak. Tu tak tengok ni, tak jadi ni. Bukan mana? Patut dia melentang. Tengok gambar tak cantik. Okey, dia akan beritahu dia. Untuk sama-sama kita kupas tajuk bersempena dengan Hari Malaysia kita pada hari ini, iaitu menuju akhir zaman, di manakah kita. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, sebelum saya lebih jauh berkenaan dengan tajuk yang kita akan kupas pada hari ini, elok untuk saya perkenalkan tuan-tuan Allah sekalian panel yang cukup hebat di sebelah kiri saya ini. Jadi di sebelah kiri saya tuan-tuan Allah sekalian, orang yang muda, imam muda, segala bergaya. Nama dia tuan-tuan Allah sekalian, Betul. Imam Muda Hafiz bin Abdul Qadir. Kalau tuan-tuan perasan, ini antara finalis Imam Muda musim yang ketiga, Ustaz, betul ya? Ya, betul. Finalis Imam Muda musim yang ketiga. Dan alhamdulillah, tuan-tuan boleh tengok juga beliau merupakan personality TV yang pernah keluar di Tanya Ustaz. So yang kita panggil ni tuan-tuan, dua-dua yang pernah masuk TV. Saya tidak pernah keluar. Tapi insyaAllah dalam Allah sekalian, kita akan kupas tajuk yang sangat penting untuk kita, untuk sama-sama kita bedah. Dia patut dia kena tekan tepi tu supaya gambar jangan melentang. Ni kan gambar patut gambar kena masa live tu dia kena tekan tepi tu. Supaya gambar melentang ni tak kena ni. Ataupun kita boleh sebut bebas Dah dia kena jasana. Juga merupakan personality TV dalam rancangan Tanya Ustaz. Ahlan wa sahlan Ustaz ke Masjid Amin. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah untuk forum kita pada hari ini kita akan usahakan dalam tempoh sejam setengah lebih kurang. Insya-Allah kita akan ada dua pusingan yang pertama. Yang mana akan Masjid Al-Amin 49 di Kebun. Juga akan kupas lebih kurang 15 minit, dan kemudian kita akan minta salah seorang daripada panel kita pada hari ini untuk mengupas ataupun membuat penggulungan daripada tajuk kita pada hari ini. Cuma tentang Allah sekalian, ada special sikit hari ini ke depan. Satu saya minta tuan-tuan boleh dengar, ibu-ibu, ayah-ayah, supaya apa? Supaya boleh catat, insyaAllah last sekali tuan-tuan. Nanti saya minta mungkin panel boleh sediakan 5 soalan. 5 soalan untuk level yang agak tinggi sikit, 5 soalan daripada imam muda mungkin level anak-anak kanak-kanak sikit, untuk kita bagi soalan. Hadiah dekat saya tuan-tuan, 10. Jadi fokus tuan-tuan, insyaAllah. Nantilah saya kita akan buat insyaAllah. Sahabat-sahabat, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, tajuk forum kita pada hari ini ialah menuju akhir zaman, di manakah kita. Sahabat-sahabat, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, lebih kurang 1400 tahun kita ditinggalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tapi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kita rasa syukur, alhamdulillah, sampai ke saat ini tuan-tuan Allah sekalian, kita masih lagi merasa nikmat iman dan juga nikmat Islam. Hasil usaha dan kegigihan yang berterusan dalam memikul tugas yang diwariskan oleh baginda Nabi SAW. Jadi soalan pertama tuan-tuan Allah sekalian, untuk saya berikan kepada imam muda kita, satu hadis
Saya petik keterangan Allah sekalian daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'itu ana wa sa'ati kaha'ataini." Nabi kata jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari, Nabi sebut. Kemudian Nabi kata apa? Baginda memberikan isyarat dengan kedua jari, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkan. Makna apa dalam Allah sekalian? Makna isyarat kita dengan hari kiamat sangat-sangat dekat. Dan disebut dekat dalam hadis ini mengatakan bahawasanya dengan maksud waktu yang berbaki ini adalah sangat sedikit berbanding usia dunia kita yang telah berbilion-bilion tahun yang lepas. Jadi sebab-sebab dalam Allah sekalian, soalan pertama untuk kita kupas berkenaan dengan menuju akhir zaman. Jadi minta Ustaz huraikan berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman. Mungkin Ustaz boleh sebut tanda-tanda kecil, dia boleh sebut tanda-tanda besar untuk kita sama-sama kupas. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah SWT, insya-Allah. Silakan Ustaz. Okey ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 5,000 orang malam ni insya-Allah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa min 'amalin la yurfa'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih pada Ustaz Yazid selaku moderator pada malam ini, dan yang saya muliakan, yang saya kasihi guru saya dan kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Ruslan Muhammad. Saya dah maklumkan pada pihak masjid, patutnya saya dijadikan panel kedua, biar Ustaz Ruslan jadi panel yang pertama. Tapi memandangkan orang muda kena bercakap dulu, jadi saya kena mulakan dulu, minta izin. Ahlan ya. Okey, baik. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini walaupun dalam keadaan cuti umum ya, tapi saya tengok kehadiran tuan-tuan Masya Allah, daripada ibu-ibu, ayah-ayah yang bertungkus lumus, terutamanya Nazir dan ahli jawatan kuasa, untuk menjayakan program pada malam ini. Saya harapkan program yang seperti ini menjadi satu pengimarahan dan satu jariah kepada semua barisan ahli jawatan kuasa dan juga kepada kita yang hadir. Moga-moga bukan pada malam ini sahaja menjadi satu pertemuan kita di dalam taman syurga dunia yang Allah pinjamkan kepada kita. Amin. Tetapi ia menjadi satu kelaziman dan istiqamah ya, untuk kita sentiasa kekal berada di dalam taman syurga dunia ini, supaya Allah Ta'ala menjadikan ia sebagai asbab untuk Allah Ta'ala masukkan kita bersama di dalam syurga Allah yang hakiki. Kerana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala, yang bermaksud sesiapa yang telah pun menjalani dan memilih salah satu jalan daripada jalan untuk menuju syurga itu, di antaranya adalah jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkan baginya, melancarkan baginya jalan untuk ia dapat masuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh program-program ilmu dan program-program pengimarahan rumah Allah Ta'ala ni, kita cuba bagi masa untuk hadir.
Jangan kita tunggu masa lapang saja kita hadir. Bahkan kita perlu memberikan masa kita, usaha untuk memberikan masa kita untuk hadir, kerana di atas usaha itu Allah Ta'ala akan mempermudahkan bukan saja urusan kita di dunia ini dilancarkan, tetapi urusan untuk kita menuju ke dalam syurga dan keredaan Allah Ta'ala juga insya-Allah Allah Ta'ala akan permudahkan. Amin ya Allah. Baik, balik kepada soalan yang diajukan tadi, iaitu berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat. Tuan-tuan, tadi Ustaz Yazid dah bacakan sebuah hadis yang disebutkan di mana Nabi SAW bersabda, aku ini diutuskan, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain, aku ini diutuskan oleh Allah dan hari kiamat itu di antara jarak baginda meletakkan bainas sababah wal wusta, di antara jari telunjuk baginda dan jari tengah baginda, kemudian baginda menjarakkan. Tuan-tuan, itu Nabi nak buat satu kiasan, kinayah, satu kiasan yang menunjukkan bahawasanya terlalu dekat di antara kebangkitan dan perutusan Nabi SAW menjadi Rasul kepada umat ini dengan peristiwa hari kiamat. Tidak jauh tuan-tuan, sehingga kan jari tengah sesudah daripada telunjuk adalah jari tengah, dia bukan kena lompat ke jari yang lain, tidak. Bahkan dalam sebahagian hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi bersabda, sitan baina yaday sa'ah, hitunglah kamu 6 perkara yang termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Yang pertama Nabi sebut, aku itu diutuskan menjadi Rasul, juga adalah tanda kiamat yang pertama tuan-tuan. Maknanya ketika Nabi SAW Allah Ta'ala turunkan ayat yang pertama dalam Quran, yakni Iqra suratul Alaq, itu adalah menjadi tanda kiamat yang pertama telah pun berjalan. Ya, ketika baginda Nabi SAW berusia 40 tahun, itu telah berjalannya tanda kiamat yang pertama. Tuan-tuan bayangkanlah, daripada kewafatan Nabi SAW sampai sekarang ini dah 1400 tahun tu adalah mengikut hitungan hijrah. Tapi kalau kita tolak balik 10 tahun daripada itu, ketika baginda wafat, maknanya dah 1000 tahun lebih. Itu menunjukkan tempoh yang sudah kelihatan lama. Sebab tu ada orang kata, macam mana Nabi kata antara jari telunjuk dan jari tengah, sedangkan kita dah 1000 tahun lebih dah hidup tuan-tuan, tak kiamat-kiamat lagi. Sebab orang Arab kata, semua benda yang kita menuju ke arahnya, ia adalah sesuatu yang dekat. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan berangkat daripada kampung ni, misalnya Masjid Al-Amin Batu 9, tuan-tuan nak pergi ke, balik ke misalnya ke Perak umpama contoh, ya. Dalam perjalanan tuan-tuan bergerak, start saja kita keluar saja daripada kampung ni, kita tak akan cakap orang tu semakin jauh daripada Perak. Tidak, kita akan kata dia semakin dekat dengan kampungnya di Perak. Sebab apa? Sebab dia semakin jauh daripada masjid ini, dan dia semakin dekat menuju ke kampungnya di Perak. Sebab itulah bila Allah berbicara tentang kiamat, Allah selalu menggunakan perkataan dekat. Misalnya contoh, Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, Allah kata iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah pun hampir dan dekatnya hari kiamat itu. Bila? Dan demi ketika Nabi SAW telah membelah bulan. Itu salah satu daripada tanda-tanda kiamat juga. Baik tuan-tuan, saya mudahkan begini. Tanda-tanda kiamat ni ulama telah pun susun, ya, dia terbahagi kepada 3 tanda kiamat. Tanda kiamat ni ada 3. Tapi sebelum tu tuan-tuan, Allah Ta'ala ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala sayang umat Nabi SAW. Ya, Allah Ta'ala sangat merahmati dan menyayangi umat Nabi SAW, sebab kerana Rasulnya, Nabi bagi umat ini, yang Allah sifatkan dalam surah Taubah juga kepada umatnya Raufur Rahim, sangat pengasih. Sebab itu tuan-tuan,
Hari kiamat ni dia adalah perkara ghaib. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu tentang pengetahuan hari kiamat. Hari kiamat ni tak ada siapa tahu sebab dia perkara ghaib. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Allah Ta'ala sebut bila orang kafir datang tanya Nabi SAW, bila hari kiamat? Bila berlaku? Nabi jawab, sesungguhnya tidak ada ilmu pengetahuan bagi aku, kerana Allah tidak pernah menzahirkan bila terjadi hari kiamat tu, melainkan di sisinya sahaja. Makna kata tuan-tuan, bila kiamat berlaku kita tak tahu dan kita tak perlu tahu. Yang Allah suruh kita ambil tahu dengan rahmat dan kasih sayangnya adalah tanda-tandanya. Saya bagi tuan-tuan faham dengan betul. Jangan duk sibuk tanya bila kiamat, bila kiamat. Ini tak penting. Tuan-tuan kena tanya apa tanda-tanda dia. Saya bagi contoh. Satu orang jumpa doktor. Ya, dia jumpa seorang doktor, dia kata kat doktor, "Doktor, bilakah waktu saya ini telah berada terkena penyakit kanser yang tak boleh diubati?" Buat apa tanya soalan gitu? Doktor tengok pun tergelap. Kamu ni tanya soalan kanser tahap 4 yang tinggal beberapa bulan nak mati, apa yang kamu dapat faedah? Sepatutnya kamu kena tanya, apakah tanda-tanda awal kanser? Sepatutnya begitu soalannya. Bukan tanya bila dah keadaan dah tak boleh nak dirawat. Sebab itu Islam membenci dan tidak suka kita sibuk dengan benda yang kalau kita tahu pun kita tak boleh buat apa. Sebaliknya dengan sifat rahmat Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala suruh kita ambil tahu tentang tanda-tanda awal, tanda-tanda pertengahan, tanda-tanda akhir sebelum menjelang kejadiannya yang hakiki. Itu sepatutnya yang kita kena ambil tahu. Barulah kita boleh buat apa? Preparation. Kita boleh buat persediaan. Kita boleh buat perancangan. Kita boleh mengatur kehidupan. Sebab itu di atas hikmah dan juga ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itulah tanda kiamat tu dibagi kepada 3. Yang pertama dipanggil alamatus sughra, tanda-tanda yang kecil. Yang kedua dipanggil alamatul wusta, tanda-tanda yang pertengahan. Dan yang ketiga dipanggil alamatul kubra, tanda-tanda yang besar. Ini kita bukan belajar qol-qolah ni tuan-tuan. Ni bukan pengajian tajwid ni. Qol-qolah sughra kubra kan, akbar bukan. Kita cerita tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat, apa beza 3 ni tuan-tuan? Begini bezanya. Alamatus sughra, tanda-tanda yang kecil. Ada ulama bagi 2 saja, alamatus sughra, alamatul kubra. Tapi ada ulama dia perincikan lagi, dia kata ada 3 sebenarnya. Alamatus sughra, tanda-tanda yang kecil ni bezanya apa dia? Dia adalah perkara yang telah terjadi di sesuatu zaman, peristiwa, kejadian yang berlaku di sesuatu zaman atau di sesuatu tempat pada waktu itu, tapi dia tak berlaku di tempat yang lain. Dia khusus untuk tempat itu atau beberapa tempat sahaja. Dia tidak bersifat menyeluruh. Misalan contoh, Nabi SAW diutuskan tu tanda kiamat yang kecil. Nabi SAW diutuskan ketika itu di bumi Mekah. Walaupun baginda punya ajaran tu untuk sekalian alam, tapi baginda dipilih untuk diutuskan di bumi Mekah. Peristiwa pembelahan bulan terjadi ketika baginda berada di Mekah. Demikian juga tanda-tanda kewafatan Nabi SAW berada di Madinah, itu juga tanda kiamat. Pembukaan kota Baitul Maqdis terjadi di Palestin, bukan terjadi di tempat yang lain. Jadi peristiwa tanda yang kecil ini dia berlaku pada satu tempat, tak semestinya berlaku di tempat yang lain, dan dia berlaku di satu zaman dan dia tak terjadi di zaman yang lain. Itu satu takrifan. Yang kedua, mengatakan tanda pertengahan. Tanda pertengahan ni kejadian yang berlaku dia dah makin
menyeluruh. Kalau yang kecil tu dia bau bibit-bibit permulaan. Tempat ni ada, tempat ni belum ada. Kalau tanda pertengahan, dia dah semakin merebak, pergi ke semua zaman akan melalui episod itu. Kebanyakan tempat akan melalui tanda-tanda dan kejadian itu. Sebagaimana kita tengok tanda-tanda yang disebut sebagai tanda-tanda pertengahan ini, seumpama baginda menyebutkan bahawasanya akan berlakunya, iaitu yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azif. Bagaimana baginda menyatakan manusia akan menghalalkan sutera. Dia bukan berlaku di tempat, di satu negara ini saja, negara lain pun berlaku. Bahkan benda itu akan makin dihalalkan. Zina dihalalkan, dan disebutkan wa fusyumuz zina, akan berluasanya zina. Arak dia dah mula berlaku sama ada di negara Islam ataupun di negara yang bukan Islam. Maka ini dipanggil fasa tanda-tanda yang pertengahan, ya. Tapi bila disampai kepada yang terakhir, ini kemuncaknya, iaitu disebut sebagai tanda al-kubra. Ini dikhususkan pada 10 tanda-tanda yang besar. Kerana itu dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahawasanya ada 10 asyru ayatin, ada 10 tanda-tanda yang di situ menunjukkan qarib as-sa'ah, qaribus sa'ah, telah pun menjelangnya kiamat. Maka diperincikan 10 tanda-tanda itu kalau terjadi, makna katanya ia dah sudah berada di betul-betul memang akan terjadinya hari kiamat. Seperti yang Nabi sebut, keluarnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluarnya Dabbah, ya. Kemudian Nabi sebut pula selain itu berlakunya gempa berada di negara sebelah timur, gempa lagi negara di sebelah barat, gempa lagi di seluruh kawasan Jaziratul Arab, kemudian keluar matahari daripada barat, dan yang ke-10 keluarnya satu api daripada Qa'ri Adnin, satu tempat Qa'ri Adnin yang sebahagian ulama kata di Yaman, wallahu ta'ala alam. Api ni keluar tuan-tuan, api ni hidup, dia mengejar manusia di mana saja manusia pergi. Dalam hadis Nabi kata, di mana manusia bermalam, di situ dia bermalam. Di mana manusia bersiang, di situ dia ikut. Siapa tertinggal, dia akan dibakar oleh api itu. Api itu bukan digerakkan oleh kerana pokok yang terbakar, bukan digerakkan oleh api. Api itu berjalan mengejar manusia. Kenapa? Dia kejar manusia supaya manusia akhirnya berkumpul di Ardul Mahsyar. Di mana Ardul Mahsyar? Di bumi Syam. Maknanya semua negara ni dah hancur kena bakar dah, tuan. Semua manusia tak ada jalan lain kecuali mereka kena duduk di bumi Syam. Di bumi Syam tu mereka dikepung oleh api tadi, dan ketika itulah baru berlakunya tiupan sangkakala. Wallahu ta'ala alam. Syukran. Jamil ya akhi. Mazbut insyaAllah. Udah faham. Udah faham penting. Yang disebut oleh Imam Hafiz sebenarnya. Kalau kita persoalkan tentang Allah sekalian, tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda pertengahan, benda dah berlaku belum? Dah berlaku belum? So dalam Allah sekalian, saya tertarik bila Ustaz Hafiz sebut berkenaan dengan perkara yang haram diagung-agungkan. Saya tertarik dalam Allah sekalian, ada satu hadis berkenaan dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahawasanya akan datang kepada manusia satu zaman yang mana seseorang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta, dari yang halal ataupun yang haram. Ini jadi persoalan bagi kita, tuan-tuan. Takut bila hadis Nabi ini sebut akan datang pada satu zaman tidak peduli soal halal dan juga haram pada harta mereka. Dekat mana pun dia dapat, dekat situ dia ambil semua benda. Contoh, tak kira halal ataupun yang haram. Sebab Nabi sebut dekat situ akan datang pada satu zaman manusia tidak peduli daripada mana mendapatkan harta, sama ada daripada yang halal ataupun yang haram. Itu yang antara tuan-tuan Allah sekalian. CD Sungai Buloh. Macam mana? Akhir zaman pula. Mana Mustafa? Tentang akhir zaman Allah sekalian.
Disebut perangai manusia ini jadi perangai yang buruk. Seperti mana hadis Nabi sebut, akan muncul beberapa orang dari umat ini di akhir zaman. Di pagi hari Tajuk ni tajuk berat sebenarnya. Berat sangat. Dan di petang hari mereka berada turun. dalam kemarahan Allah. Jadi sahabat-sahabat dalam mata Allah sekalian, itu sedikit lah tanda-tanda yang disebut oleh Imam Hafiz. Saya yakin sebenarnya tak cukup tuan-tuan. Kalau boleh bagi kat sejam kat dia, insyaAllah dia akan detailkan lagi berkenaan dengan tanda-tanda tersebut. Kemudian sahabat-sahabat dalam mata Allah sekalian, kita pergi kepada soalan yang seterusnya kepada Ustaz Roslan. Sahabat-sahabat, ibu-ibu ayah dalam mata Allah sekalian, sebagaimana kita tahu, kita langkah jauh sikit berkenaan dengan tanda yang besar. Maka disebut dekat sini, Dajjal merupakan fitnah yang paling dahsyat yang akan berlaku di akhir zaman. Jadi sahabat-sahabat dalam mata Allah sekalian, Nabi dah bagi panduan macam mana kita nak hindarkan diri kita daripada Dajjal. Jadi soalan ni Ustaz, Dajjal ni merupakan perkara yang besar untuk diperbincangkan, tapi perlu untuk kita tahu sebagai persediaan kita. Jadi sahabat-sahabat dalam mata Allah sekalian, soalan yang kedua untuk Ustaz, mungkin Ustaz boleh uraikan sikit soalan berkaitan dengan Dajjal. Sila Ustaz. Kena pakai ni juga. Dia lebih malah pegang-pegang. Tak nak pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Azan isyak ke? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
La haula wala la haula wala la لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bermaksud dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan nasihat disampaikan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Surah Az-Zariyat ayat 55. Sadaqallahul Azim. Terima kasih berbahagia Al-Fadhil pengurusi forum pada malam ini Ustaz Yazid, walaupun kali pertama melihat beliau dan wajah beliau di pentas ilmu pada malam ini. Berbahagia baginda saya Ustaz Hafiz Abdul Qadir yang dikenal sebagai Imam Muda Hafiz. Yang berbahagia yang dihormati Tuan Nazir dan seluruh dan kuasa pengurusan Masjid Al-Amin. Yang berbahagia bersama kita juga, tadi saya sempat sembang tadi dengan mantan timbalan pengarah JAIS. Rupa-rupa beliau duduk di kawasan ini setelah pension. Dan yang dihormati para alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan guru yang mungkin bersama kita pada malam ini hadir meraihkan majlis ilmu ini. Saya alu-alukan kehadiran semua para alim ulama dengan ahlan wa sahlan, marhaban biqudumikum wa musyawaratukum jami'an. Dan kepada seluruh para jamaah yang hadir, yang jauh, yang dekat, yang bersama-sama pada malam ini, yang pastinya merupakan orang-orang yang dipilih dan terpilih untuk berada di majlis yang penuh kerahmatan, yang penuh dengan kemuliaan pada malam yang penuh barakah. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, saya bila tajuk diberi, saya rasa berat untuk saya bincangkan dan terpikul atas bebanan saya untuk bincang bukan mudah. Tetapi bila Ustaz panel kita pertama, Ustaz Hafiz memulakan muqaddimah tadi, saya nampak beliau telah memberikan kupasan yang terbaik, jelas, ringkas dan padat tentang isu yang kita hadapi dalam konteks perkembangan situasi sekarang ini, yang menjadi sebahagian daripada apa yang kita patut fahami tentang dunia akhir zaman ataupun fitnah akhir zaman ini. Saya menghayati apa yang disebutkan Al-Fadhil Ustaz Hafiz tadi pada awal akhirnya, tersusun kemas, kupasannya ringkas dan padat, yang sedikit telah masuk dalam hati tuan-tuan, puan-puan hadir pada malam ini. Sekurang-kurangnya, kesimpulan saya di awal mukadimah ialah kita memahami hakikat dalam beragama kita ialah apa persiapan kita, al-isti'dad yang kita kena ada
Saya setuju dengan Ustaz Hafiz tadi, kita tak perlu nak bincang bila kiamat berlaku, apa tanda besar kecilnya. Yang kita lihat ialah apa dia persiapan kita. Al-isti'adat, kaifa nasta'iddu. Macam mana kita bersiap hadapi hari-hari mendatang ini. Kerana yang utama dalam perjalanan kita, tuan-tuan, ialah kita nak mencapai husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Penyudah yang baik dalam keadaan Allah redha, bukan murka ke atas kita. Allah cinta, bukan Allah marah kepada kita. Allah terima, bukan tolak kita. Itulah kita harapkan. Di mana kekuatan kita? Kekuatan kita ialah amal ibadat yang kita kerjakan. Persiapan itu yang paling utama sekali. Badiru bil a'mali salihati. Dalam satu riwayat Imam Muslim bersabda, badiru bil a'mali salih, bersegera pada amal salih. Fasatakunu fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min dunya qalil atau kama qala. Itu kita paling takut di akhir zaman ini. Manusia kecundang amal dan ilmunya. Pagi beriman, petang kufur. Petang beriman, pagi kufur. Kenapa? Jual agama harga yang murah. Akhlak kecundang, jiwa makin sakit, hati makin mati, akhlak makin buruk, perangai makin tak senonoh, ilmu tak dicari, agama tak dipandang, kehidupan penuh kesatuan. Itu kita paling takut. Apa kata Nabi? Badiru bil a'mali salihati, segera pada amal salih. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mungkin dalam konteks perbincangan saya di awal muqaddimah ini, saya tak ada sentuh secara langsung tentang isu Dajjal, walaupun di soal tentang Dajjal ini. Saya nak sentuh soal muqaddimah ialah bagaimana kita nak melahirkan sebuah kehidupan yang boleh menyelamatkan kita punya perasaan, jiwa, kehidupan akhlak beragama kita. Ini cabaran kita sebenarnya di zaman kita. Bila Ustaz Hafiz sebut tentang 3 tahap hari kiamat, daripada sudut tanda kecilnya, pertengahan dan tanda besarnya, sebenarnya zaman kita mutakhir zaman yang penuh dengan 1001 masalah. Dah berlaku kiamat pun. Kiamat hati kerana mati. Kiamat akhlak kerana akhlak runtuh. Kiamat hidup, hidup tak menentu. Kiamat amalan, amalan kehilangan keikhlasan. Saya termasuk bukan orang lain. Ini kita paling takut. Seorang tokoh besar telah sebuah kitab yang dikarang tuliskan oleh Syekh Almarhum Profesor Dr. Muhammad Syaraf Muhammad Al-Qudha. Mungkin Ustaz Hafiz dia belajar di Jordan, lebih kenal ya tokoh besar ini. Di antara kata beliau muqaddimah kitabnya kita apa? Persoalan utama umat hari ini ialah mereka telah mengkiamat diri mereka sendiri. Ini kata Syaraf Al-Qudha Almarhum, telah meninggal dunia baru-baru ini. Umat di akhir zaman telah mengkiamatkan kehidupan mereka. Saya pun pelik, kenapa dikatakan kiamat kehidupan? Maksudnya, kita telah mematikan kehidupan kita sendiri. Saya termenung sebab dia masuk ke dalam tajuk tentang hal kiamat yang disebut dalam bahasa Arab sebagai kitab yang bertajuk, ini tuan-tuan saya bawa pada malam, ingat nak baca ni. Tapi kalau baca ni, sampai pagi tak selesai. Bukan nak baca pun dia. Tuan-tuan sekalian, bila sebut mengkiamat diri kita sendiri, bermakna apa? Kita telah melakukan banyak kerosakan tentang diri sendiri. Minta maaf kalau setegur diri saya dan tegur tuan-tuan sekalian. Tak kiamatkan diri kita. Kalaulah majlis ilmu yang sebegini, ada lagi yang tak nak hadir. Padahal dari sudut iklannya sudah banyak di tepi jalan. Sebaran WhatsApp diadakan. Grup-grup telah menyebarkan banner forum perdana.
Ini bukan masalah Masjid Al-Amin ni, no masjid di luar Selangor lah, no belah-belah Tanzania, Afrika Selatan. Tuan-tuan, tak kiamatkah kita dalam program yang kita patut bersatu hati, mencari ilmu, merapatkan hubungan sama kita, mendengar ilmu disampaikan, kupas diberikan, tetapi ada lagi manusia yang tidak ada hadir, masih dalam keadaan keras hati dan jiwanya, tak terasa keinginan hati untuk hadir, sejak ke rumah Allah berkat yang Nabi sebut sebagai taman syurga. Idza marartum biriyadil jannati farta'u, qala qailun ma riyadul jannati, Rasulullah qal halaquz zikri. Nabi sebut taman syurga ini taman yang penuh dengan kemuliaan, malaikat datang rahmat kepada kita, kampunan Allah buka kepada kita, ilmu Allah buka kepada kita, kerahmatan Allah buka kepada kita untuk kita dapat segala-galanya. Hati yang sakit boleh sembuh, jiwa yang mati boleh bercahaya, akhlak yang rosak boleh kembali pulih, jiwa yang sakit boleh kembali sembuh, dosa terampun dengan sebab kita hadir. Tiba-tiba ada orang tak ada cenderung datang. Tadi Ustaz Hafiz kata ramai, saya kata ramai sungguh, tapi tidak ada jaminan untuk hadir malam besok, agak-agaknya maghrib besok. Kalau malam besok ramai ini, tahniah lah Masjid Al-Amin. Kokok malam besok, dalam kelam maghrib besok, ada 2-3 kerat saja. Itu pun YB. Bagi hormat yang berpencen, yang bersara. Tuan-tuan, ini minta masbut. Kata Syarah Al-Qadah, akhir zaman manusia mengkiamat diri sendiri. Belum tanda datang yang besar-besar tadi, kita kiamat diri kita sendiri. Tuan-tuan sekalian, saya sebut ini pada hati kecil saya, sebab saya tahu, saya bercakap dalam konteks jiwa perasaan saya. Yang bertiga di pentas malam ini, saya yang paling tua sekali. Walau nampak macam umur 30. Sekali empat macam 30 Ustaz. Saya dah 60 tahun ini. Bukan nak kata apa, dah berumur ni Mr. Hafiz, kadang-kadang jiwa tu dia lain sikit. Jiwa dah 60, dah ada cucu 5 orang, anak-anak semua dah, tinggal 2 tak kerja, 3 dah kerja. Dia lain sikit. Kita punya komitmen tu, perasaan, jiwa Safi tak apa, dia rasa muda lagi, biar muda lagi pun, baru 25. Tuan-tuan, fungsi saya ingat 18, lagi muda. Saya sebut itu tuan-tuan sebab cakap pada hati kecil saya. Saya takut, saya bimbang, dan rasa hati kecil bercakap begitu sebab apa? Dalam proses kehidupan kita sekarang ini, bila negara makin berubah maju, manusia berada keadaan macam-macam nikmat, kita paling takut dengan agama kita makin jauh, dengan ilmu kita makin jauh. Ustaz Hafiz tak sentuh detail tentang soal tanda kiamat tadi. Kalau sentuh tentang tanda kecil kiamat, kita dah mewadai dah. Kecil kiamat apa Nabi sebut di antaranya? La taqumus sa'atu hatta yaqillal ilmu. Ini terkecil kiamat. Kiamat tak akan datang hinggalah ilmu makin berkurang. Orang tak nak mengaji, ulama makin tak ada. Orang tak nak cari ilmu, dah sibuk dengan urusan dunia, keluar pagi, balik petang, dapat gaji bayar hutang. Tunggal langgang agama akidahnya. Nabi sebut begitu. Wa yadhharul jahlu, kejahilan bertapak dalam masyarakat. Wa yafshu zina, zina bertebar, sebut tadi Ustaz Hafiz. Yang tu pun sebenarnya dah cukup benda kita sebelum Dajjal turun. Dajjal ke, Dabbah ke, Ustaz Hafiz sebut 10 tanda tadi. Itu bukan besok lusa akan berlaku, bukan malam ni akan berlaku. 10 tanda tadi bukan malam ni. Percayalah tuan-tuan, tak ada Dajjal turun, tak ada keluar Dabbah, tak akan berlaku Ya'juj Ma'juj lagi. Itu akan datang. Mungkin bukan zaman saya, tidak zaman Ustaz Hafiz, tak zaman pengurusi, tak tahu bila. Tetapi tanda kecil kiamat tadi dah berlaku pagi tadi, sekarang, malam ini, bahkan mungkin besok lusa tulan.
Tuan-tuan sekalian, betul saya bercakap ini tuan-tuan, ada kebimbangan. Bahawa saya tengok dalam situasi masyarakat setempat, ialah sekurang-kurangnya, bukanlah saya ada pengalaman banyak pun, tapi dah 60 tahun hidup ni, Allah beri sampai balik ke usia 60 tahun dalam peluang duduk masyarakat. Daripada umur 25 saya dah mula ceramah, umur 25 lagi dah 35 tahun berceramah ni. Kalau TV itu umur 28 lagi, mana 27 lagi, dah 33 tahun 36 tahun dah ceramah di TV, di radio sampai malam ni lah. Ada lagi lah siarannya, walaupun umur dah meningkat, orang pagi lagi laku lagi lah, tapi tak apalah, lagi laku, dia orang muda. Saya bukan cerita itu, tapi pengalaman duduk di masyarakat, di kampung, di bandar, tengah-tengah orang hebat-hebat, hatta dalam konteks kepentingan negara pun kita pergi ceramah. Makasih JAIS pun banyak bagi ruang pas saya untuk ceramah seluruh Selangor sampai hari ini. Bila tengok suasana ini, kita takut tuan-tuan, sebab Nabi sebut bagaimana situasi umat di akhir zaman. Itulah kenyataannya. Bahkan sebanyak sebut pada malam ini, tanda kecil kiamat itu tanda besar sebenarnya. Apakah tidak besar tanda kiamat? Seorang yang jahil agama, tak nak belajar ilmu, jahil dalam kehidupan beragama, tak tahu hukum hakam. Kecil ke tanda kecil itu? Kecil pada hukum nas, dan besar pada situasi masyarakat. Kerana kejahilan mendatangkan kemaksiatan. Kejahilan mendatangkan keburukan. Kejahilan membawa kepada kemaksiatan yang besar. Kerana jahil. Bila jahil, dialah manusia yang jadi perosak masyarakat. Baik dalam konteks dirinya, peribadinya, bahkan masyarakat, keluarga, bahkan negara. Kerana kejahilan. Betul hari ini, kita berada dalam tanda kiamat yang lebih menakutkan sebelum Dajjal turun, khuruj ad-dabbah ke, keluar binatang ke, ataupun matahari belah barat ke. Ini yang kita paling takut. Tuan-tuan, minta maaf saya sebut begitu, sebab fokus kita kena betulkan. Kata Syaraf Qadah kitab ini, dia kata apa? Alangkah bijaknya kita bila kita faham tentang adanya tanda kecil kiamat yang berada di lingkungan kita, kita ambil jalan pulang segera. Macam mana kita nak pulang segera? Macam mana tuan-tuan? InsyaAllah saya akan sentuh dalam sehingga kedua nanti. Sebab ada soalan kedua nanti. Tak tahu kamu mesti dah ubah soalan, tak tahu saya. Saya akan jawab nanti. Tapi kesempatan sekarang ni, persoalan kita ialah tanda besar kiamat antara Dajjal itu kenyataan. Saya tak cadang untuk mengupas mengulas detail. Di depan kita banyak kitab-kitab tentang tanda kecil kiamat, besar kiamat. Banyak tuan-tuan sekalian. Boleh kita baca dan kita kupas, kita ulas mengikut apa yang mungkin ustaz kita boleh kupas dan ulas detail. Cuma bagi saya, dalam kemampuan saya, kebetulan Ustaz Hafiz, halaqah tahun 2016 dah 7 lepas, dan dah ada siaran lagi, saya ada simpan, ada 10 episod, ada 18 episod. Saya 8 episod, 10 lagi dibawakan oleh Dr. Daniel Zainal Abidin. Dr. Daniel. Saya 8 episod. Tajuk kita bawa ialah tentang isu kiamat dan tanda besar kiamat. Saya masih ada simpanan rekod saya dalam catatan yang pernah kita bawa dalam persembahan 26 ini. Ada nota-nota sampai malam ini dengan gambar-gambarnya peristiwa dunia, world of order dunia, dengan peristiwa dunia world order, dengan hal-hal yang macam-macam lah tentang khuruj ad-dabbah. Saya dah sebut 26. Kalau siapa yang boleh rekodkan, tengok balik, tulis saja halaqah TV9 26, akan keluar 18 episod, 17-18 detail direkodkan
Saya sebut mudah saja, Ustaz Pengusi. Secara totalnya, isu Dajjal ini qat'i dalam hadis Nabi SAW. Quran tak sebut. Tapi Nabi sudah hadis yang qat'i, subut, mutawatir tentang Dajjal. Detail. Bahkan para ulama hadis mendetailkan. Ibn Hajar Asqalani, Muslim pun meriwayatkan hadis tentang Dajjal ini. Dalam bentuk rupa bagian-bagian, kemunculan sekian-sekian, dan akhir Dajjal akan dibunuh siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu kenyataan dalam fakta hadis Nabi. Cuma saya nak sebut sekarang pada tuan-tuan, pernah saya bincang dengan Dr. Daniel, Dajjal zaman sekarang ni, Dajjal dalam zaman sekarang dah ada kedajalannya. Yang Dajjal tu adalah tanda 10 yang disebutkan tadi akan muncul nanti, dan rupanya akan merosakkan alam. Disebutkan muncul 40 hari, mungkin 40 tahun, wallahu alam, itu cerita panjang. Dan rupanya, tetapi kita sekarang sudah ada kedajalan dalam dunia moden. Ini yang mungkin jangan dengar. Saya bersepakat dengan pandangan Dr. Daniel juga. Hari ini Nabi dah sebut kepada kita ada tanda kedajalan yang melata masyarakat. Dalam satu hadis Nabi sebut kepada kita apa dia? Antara tanda Dajjal ialah kathratus su'al wa qil wa qal. Antara tanda Dajjal akhir zaman, qil wa qal apa makna? Tersebar berita-berita yang merosakkan masyarakat. Orang sembang, bercakap benda yang bukan-bukan, merosakkan peradaban, merosakkan maruah, merosakkan akhlak, merosakkan agama, merosakkan peribadi. Ini juga Dajjal akhir zaman. Kita terjebak dengan suasana itu. Ada kaitan Dajjal tu. Sebab Dajjal yang datang nanti merosakkan manusia dengan penipuan, dengan kezaliman, dengan segala-gala ancaman dia lakukan pada manusia, hingga manusia berpisah kasih sesama mereka, berpecah sampai tahap berpisah segala-galanya. Itu antara kejahatan Dajjal akan datang. Tetapi kedajalan di awal sekarang, saya pernah bincang dengan Dr. Daniel, dah berlaku. Hari ini tuan-tuan, tak ada Dajjal tak ada kita sekarang ni. Kalau dalam masyarakat kita tersebar benda-benda yang palsu, diterima sehingga kita boleh berpisah kasih, berperang sama sendiri, bermusuh, kata mengata, saling benci membenci, saling hukum-hukum. Tak Dajjal ke namanya? Sehingga seseorang dan kawannya boleh berpisah kasih, boleh berdekatan dendam, boleh putus hubungan, kata mengata, tersebar benda palsu secara mudah, by WhatsApp. Itu Dajjal tu. Tapi Dajjal berbentuk medsos, khizalan. Tuan-tuan mungkin tak rasa satu benda yang besar. Besar tuan-tuan. Dan boleh menyebabkan akan gagal keimanan kita. Akan runtuh akhlak agama kita. Merosakkan hati budi kita. Merosak hubungan kita dengan kawan dan yang seagama kita. Dajjal. Betullah tuan-tuan sekalian. Kedajalan yang berlaku sekarang ini adalah suatu isu yang besar. Belum Dajjal sudah keluar, kita dah berada satu tempoh masa yang menakutkan. Saya sebut tuan-tuan sebab ini cabaran semasa kita. Bila Syaraf Qudah dalam kitab menyatakan manusia telah mengkiamat diri mereka, benar. Kita telah mencari jalan yang menyempitkan jiwa kita, menyusahkan kehidupan kita, menyusahkan kita punya moral kehidupan. Ilmu tak menyangkut di hati jiwa. Iman tak berapa kokoh dalam hati, dalam situasi kehidupan beragama kita. Kehidupan akhlak kita makin longgar, makin terakis. Dunia makin mengancam. Tuan-tuan, ini cabaran semasa kita. Maka jalan pulang kita ialah segera kita kembali berpegang dan bertaut dengan keimanan yang kokoh pada Allah Subhanahu wa taala. Benar satu hadis Nabi sallallahu, nak tutup dah ni. Sekali pengusi kata jam setengah saya tinggal ke dia lah.
yang berbaki itu. Saya nak balik sekejap lagi. Tuan-tuan, Nabi bersabda, datang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Sahabat tanya, bila kiamat Rasulullah, bila kiamat? Nabi tak tahu. Sebenarnya tengah bercakap, sembang hal lain. Bila Nabi ceramah, bercakap, Nabi tanya, manis sa'il, siapa yang tanya tadi? Yang tanya tadi soalan yang besar, bila kiamat? Soalan munasabah itu. Satu soalan munasabah, bila kiamat? Tapi Ustaz Hafiz tadi buat komen, saya setuju sangat. Jumpa doktor, tanya soalan itu, soalan bodoh lah tadi. Tanya soalan yang cerdik, apa tanda-tanda kansernya, bagus. Tapi tiba-tiba tanya sekian, tak, betul, cara tadi betul, saya terima. Sahabat tanya bila kiamat? Nabi bercakap, Nabi selesai bercakap, Nabi tanya, manis siapa tanya tadi? Lantas Nabi kata apa? Nabi tak kata kiamat sekian-sekian, kiamat sekian. Nabi kata apa? Apa persiapan kamu untuk hari kiamat? Apa yang persiapkan untuk hari kiamat? Yang kau persiapkan apa? Persiapan amal tangga mana? Tengok tuan-tuan, lebih menakutkan saya dan kita semua tuan-tuan. Ustaz Hafiz, kiamat yang paling hampir kita ialah kematian. Al-qiyamatu sughra hiyal maut. Itu yang paling menakutkan kita. Bukan takut kematian, persiapan untuk mati tak cukup. Sedangkan itulah kiamat kecil kita paling hampir ialah kematian. Tidak malam ini, mungkin pagi besok, mungkin tuan-tuan lebih dulu pergi, saya kemudian, atau saya lewat tuan-tuan lebih awal, atau tuan-tuan mati awal, saya kemudian lagi. Jadi begitulah hakikatnya. Ustaz tak nak mati je, boleh jadi saya malam ini terakhir, tuan-tuan besok pasti ada. Saya tak tahu, wallahu alam. Ustaz pengusi, itulah jawapan tentang Dajjal. Pengusi setuju tak setuju? Kerana saya jangan jawab, saya jawablah. Pengusi tak setuju, pengusi jawablah. Ya? Ini korang pengusi lah ni, jangan marah pengusi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, insya-Allah tuan-tuan. Inilah pengkalan kita, inilah medan kita, tempat kita mencari ilmu dan amal, persiapan hati dan jiwa untuk kita diridai Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kalau datanglah tanda kecil kiamat, kita mampu hadapi, yang besar kita boleh hadapi sebab kita ada persiapan. Mati dalam keredaan, bukan dalam kemurkaan. Ketemu Allah dalam rahmat, bukan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal kufri wal asyan. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Serah balik pada pengusi lah. Allah Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz di atas kupasan yang saya rasa cukup jatuh hati. Sekadar Kena tempat apa yang Ustaz sebut. Gue entah ke? Muqaddar. Dia jarmu kan? Soalan ni tuan-tuan, kalau kita tajuk kita hari kita sebut menuju akhir zaman. Sekarang umat kita berada di akhir zaman. Saya sangat terkesan bila Ustaz sebut kerosakan sebenarnya berlaku daripada kita sendiri. Ya. Dalam keadaan kita menuju akhir zaman, di manakah kita? Hari saya tambah sikit soalan tuan-tuan. Di manakah kita? Di manakah anak-anak kita? Di manakah suami kita? Di manakah isteri kita dalam keadaan kita berada dekat Allah Akbar. Satu tuan-tuan Allah sekalian, tidak peranan kita tuan-tuan. Walaupun saya sebut tadi yang datang masjid biasanya YB itu yang bersara ataupun yang berpencet. Tapi sebab-sebab dalam Allah sekalian, tuan-tuan dalam Allah sekalian, kemana kita nak bawa ahli keluarga kita? Dalam keadaan kita mampu pergi masjid, tapi mana anak-anak kita waktu sekarang? Dalam keadaan kita mampu pergi masjid, tapi mana isteri dan suami kita sekarang? Maka benda itu jadi persoalan tuan-tuan. Satu tajuk kita pergi menuju akhir zaman, di manakah kita? Kita kat mana, anak kita kat mana, suami kita kat mana, adik-beradik kita kat mana, ahli keluarga kita kat mana? Itu jadi persoalan tuan-tuan Allah sekalian. Jadi insyaAllah tuan-tuan Allah sekalian, untuk slot yang terakhir, saya akan fokus untuk bawa kita sama-sama untuk kenal seperti mana yang saya sebut tadi, kaifa nasta'in, bagaimana untuk kita bersedia untuk menghadapi akhir zaman tersebut.
Jadi untuk soalan yang seterusnya untuk Ustaz Imam Muda Hafiz, jadi kita boleh minta untuk Ustaz kupaskan sikit berkenaan dengan nasta'in ataupun istiqdad, iaitu persediaan khusus untuk golongan-golongan muda dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih kepada Ustaz Yazid dan kepada rakan yang saya hormati, Pak Ustaz Ruslan. Baik tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kita dah masuk pusingan yang kedua. Jadi bila dah masuk pusingan kedua, kita telah, seperti mana yang saya sebut yang awal tadi, kita semakin hampir kepada kiamat majlis ini. Dia penghujung majlis ini. Sebab kita dah pusingan kedua itu. Tapi yang saya risaukan majlis ilmu tu yang kiamat. Saya takut ada yang kiamat sebelum majlis ini. Ya. Harap-harap semua mesti segar. Ya, saya fahamkan kita ada kami boleh, jadi jangan balik dulu. Ya. Kalau tak ada, kita bolehlah kat rumah sendiri. Baik tuan-tuan, dikasihi dirahmati oleh Allah. Masya Allah, saya rasa betul lah. Perbincangan kita hari ini sebenarnya topik yang kita bincang ni tuan-tuan, satu topik yang besar. Ya. Bila benda yang besar, benda yang agung, Allah Ta'ala bersumpah dengan kiamat di dalam Quran banyak kali tuan-tuan. Al-Qari'ah, Al-Qamah, As-Sakhah, Al-Waqi'ah, As-Sa'ah, Allah. Al-Hasrah. Banyak nama kiamat ni. Jadi mustahil kita boleh bincang dalam satu malam. Kerana kiamat ni bukan perkara kecil, sebab tu Allah bersumpah dengannya. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Kenapa manusia itu bertanya-tanya seolah-olah mereka tak beriman dan mereka tak percaya tentang satu berita yang sangat agung. Berita itu apa dia? Berita peristiwa hari kiamat. Termasuklah tanda-tanda yang kita bincangkan ini. Dia lebih bahaya daripada tanda-tanda penyakit kencing manis, lebih bahaya daripada tanda-tanda penyakit jantung, lebih bahaya daripada tanda-tanda penyakit-penyakit yang lain. Kerana penyakit fizikal tu, kalau seseorang itu dapat dirawat ataupun tidak dapat dirawat, hakikatnya memang kita akan mati. Tapi yang lebih kita takutkan adalah tanda-tanda kiamat tadi tu. Kita sebahagian orang yang terkena fitnah tu. Kita termasuk wal'iyadzubillah manusia yang terkena fitnah akhir zaman tu. Kalau kita tengok pun tanda-tanda itu berlaku, Allah hijabkan seolah-olah tanda itu tidak kita melihatnya. Sekurang-kurangnya orang yang sakit, dia boleh tahu tanda dia sakit, dia sedar. Tanda sakit ni tuan-tuan, dia menginsafkan dan menyedarkan kita. Orang yang rasa kebal, dia tak bagi dah makan, dia dah tahu dah. Tapi tuan-tuan, benda yang jelas tapi tak nampak, tanda kiamat. Berapa ramai orang yang dia berada dalam fitnah tanda kiamat tu dan dia tidak keluar daripadanya sehinggalah Allah mengakhirkan kehidupannya. Ini yang saya teringat satu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa dengan doa ni tuan-tuan. Bahkan dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil, dalam satu tulisannya berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, beliau juga menyebutkan ada satu doa yang bagi dia membacakan, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada fitnah yang zahir dan juga yang batin. Fitnah yang batin yang bahaya tuan-tuan. Yang zahir tu kita boleh kenal pasti, oh ini zina, oh ini muka, oh ini maksiat. Tapi yang kita takut adalah fitnah batin. Batin itu bagaimana? Allah hijabkan hati kita, salutkan hati kita, tutup hidayah daripada pintu hati kita, sehinggakan zaman yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat, iaitu mereka melihat yang ma'ruf itu mungkar dan mereka melihat yang mungkar itu ma'ruf. Bila zaman itu berlaku? Bila berlakunya perkara-perkara normalisasi. Apa normalisasi?
bila orang buat maksiat, benda itu bila dibiarkan, benda itu dah jadi kebiasaan. Bila dah jadi kebiasaan, orang menganggap ia bukan lagi perkara mungkar, tapi perkara ma'ruf. Kali diterima, masyarakat boleh menerima benda itu. Tapi kalau satu orang buat benda baik, maka benda itu oleh kerana orang yang buat benda baik itu tak ramai, mereka ni dipanggil golongan ghuraba, golongan yang ganjil. Golongan yang ganjil, tuan-tuan yang hadir malam ni ganjil. Kalau tak ganjil, tuan-tuan buatlah comparison antara kehadiran majlis ilmu, viewer orang yang tonton majlis ilmu dengan orang yang tonton benda-benda lain. Mana lagi banyak? Saya nak tanya, masa tuan-tuan hadir majlis ilmu, siapa yang tunggu majlis ni daripada subuh dah balik? Tak ada. Tapi kalau orang di konsert tuan-tuan, daripada subuh dia tunggu, konsertnya malam. Konsertnya malam. Dia punya i'tikaf dahsyat. Saya boleh tengok, saya kata, ya Allah, kalaulah dia boleh gunakan kesabaran dia menunggu tu di rumah Allah, demi Allah, pahalanya besar. Pahalanya besar. Nah, tuan-tuan dan majlis ilmu ni tunggu sejak pun rasa lama, ya Allah. Demo ni jemput pula usaha muda, cakap lama. Macam tu lah kan. Misalnya macam tu. Mana nak tunjukkan kita rasa lama. Tapi bila kita duduk dekat shopping mall, ada rasa lama. Keluar pagi, masuk pagi, keluar, malam dah. Tak sedap, masa jauh-jauh. Baik, tapi itu bukan jawapannya. Saya nak pergi kepada jawapan. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala. Ini mukadimah lah, dia panggil panas enjin. Sebab saya dah masuk fasa ketuaan. Ya, jadi dia kalau dia enjin lama ni, dia kena bagi panas dulu, baru dia boleh masuk biasa tu. Ya, warming up dia bagi ya. Baik, saya nak sebut nasihat pada golongan muda. Muda ni tuan-tuan, dalam Islam syabab ni, ulama kata mereka yang bermula daripada umur 15 tahun sehinggalah kepada fasa mereka 40 tahun atau 40 lebih. Kan? Atas tu dipanggil kubul, orang yang lebih dewasa. Maknanya kalau siapa yang bawah 40 ada dekat sini, maknanya itu masih golongan kaum muda. Tadi kerana urusan sebut yang datang banyak golongan YB yang besar, saya tambahkan banyak juga yang datang golongan RTM. Ya, warga RTM ramai tunggu malaikat maut. Ya. Ataupun golongan warga KRU, kumpulan rambut kuban. Ya, tapi insya-Allah saya tengok ramai juga yang rambut hitam ini ya. Kita sambung balik tuan-tuan. Pertama, anak-anak muda kita kena ada ilmu. Ada tadi disebutkan antara fitnah yang paling besar kepada anak-anak muda adalah kejahilan. Tuan-tuan tengok hari ini suasana zaman kita adalah zaman yang benar yang disebut, iaitu yaqilla al-ilm wa yadhhar al-jahl, iaitu sedikitnya ilmu dan berleluasanya, atau setengah disebut yurfa'ul ilm, diangkatnya ilmu, kemudian wa yabqa al-jahl, dikekalkan kejahilan. Maknanya hari ini kehidupan kita sangat jauh daripada ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini tuan-tuan adalah merupakan ilmu agama. Kerana ilmu agama, ilmu bukan kita nak kata ilmu lain tak penting, ilmu lain penting juga. Ya, tetapi asas untuk membina kejayaan dalam kehidupan adalah ilmu agama. Yang dimaksudkan adalah dari sudut ilmu tauhid, keimanan kita, dari sudut ilmu syariat, yakni amalan dan ibadat kita. Yang ketiga adalah ilmu akhlak, yang juga menyebutkan tentang ilmu tasawuf. Ini tiga kombinasi ilmu ni perlu sejajar berjalan dan menjadi makanan, hidangan kerohanian kita setiap hari. Sebab tu saya takut hari ni anak-anak muda dia tak tahu, kalau dia buat satu konten, dia buat satu benda perkataan dia ucap, dia tak tahu kadang-kadang perkataan itu boleh jatuh pada kufur. Dia tak tahu perkataan itu boleh
meragukan atau menggugat iman dia. Okey. Kadang-kadang dia buat satu perbuatan, dia jahil perbuatan itu adalah sesuatu benda yang mungkar, yang dilaknat oleh Allah, dia tidak tahu. Ya, sampai kepada peringkat dari sudut akhlak mereka yang saya paling takut, ada satu tafsiran yang saya tertarik ketika ulama membahaskan Allah mengangkat ilmu tu tuan-tuan. Ulama bincang ilmu apa yang diangkat. Jadi di antara ilmu yang paling awal Allah Ta'ala angkat dalam hati manusia adalah ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Sebab tu tuan-tuan tengok orang semayang, tapi semayang tak ada ilmu. Dia semayang tu tanpa ilmu. Kita tengok cara dia semayang pun tak betul. Itu juga tanda kiamat. Jangan tuan-tuan tengok yang tak semayang saja tanda kiamat. Yang datang semayang, dia tak tahu apa takbir apa semua tomak ni, dia tak tahu dia semayang dia. Itu juga tanda kiamat. Itu, tapi kita kata dia okey lagi lah sebab dia nak semayang tu. Cuma kita kena guide dia, bimbing dia kepada ilmu itu. Ya, kita kena tuntun dia kepada ilmu itu. Ya, maka nak menyebutkan bahawasanya sama juga kita lihat bila Allah tarik ilmu akhlak itu, benda yang akan dicabut dalam jiwa manusia adalah sifat malu. Sebab tu hari ini sifat malu di kalangan anak muda sudah kehausan. Ya, kehausan. Berlaku di hadapan, kadang-kadang saya pergi kat mall tu, kita rasa malu. Kalau benda tu dulu zaman saya malu nak buat, kalau mereka belum ada ikatan yang sah. Tapi hari ini benda itu bukan lagi menjadi satu benda yang dimalukan. Jadi kita bimbang, kita tak boleh hentak mereka sebab kita tahu mereka dalam kejahilan. Apa yang kita perlu buat? Kita kena keluarkan mereka daripada kejahilan itu. Kita kena tarik mereka, tarik minat mereka, alihkan perhatian mereka kepada ilmu. Ini yang pertama. Asasnya, sebab tu zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat yang kecil tu, Nabi mulakan mereka dengan ilmu. Yang kedua tuan-tuan, al-hawa. Kerana banyak anak-anak muda bersegor-besar bagi saya, hari ini kita diuji dengan fitnah nafsu, al-hawa, fitnah nafsu. Semua keinginan nafsu tu kita boleh dapatkan dengan mudah. Itu cabaran fitnah ini. Tuan-tuan, sekarang ni kita buka kadang-kadang benda tu elok, dia pergi popak benda tak elok. Anda bersendirian, dia macam ni, memang tengah duduk seorang tu. Keluar pula satu gambar tak, perempuan mana keluar iklan, anda bersendirian. Tanya kita pula. Fitnah, dia datang ikut mana? Itu yang Nabi sebut. Saya tengok satu hadis riwayat Hakim, Nabi sebut, inni ara mawaqi'al fitan khilal buyutikum. Aku nampak akan datang pada kamu fitnah ni turun pada setiap gumbung-gumbung rumah kamu. Sahabat kata macam mana tu? Kama waqi'il qita, mata, kama waqi'il mata, seperti mana turunnya air hujan. Maknanya tak ada satu bumbung rumah pun tak kena fitnah. Saya ada satu orang tuan-tuan, anak dia tak keluar rumah. Dia punya risau, dia kata kat saya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak saya TikTok Ustaz, tak keluar rumah Ustaz, tak suka campur dengan kawan. Saya syukur pada Allah Ta'ala. Saya risau dari budak-budak yang keluar kat kita, terjebak sana, terjebak sini, yang sungai. Tiba-tiba dah berapa, dekat berapa tahun, dia call saya menangis. Dia kata, kenapa? Anak 20 orang. Astagfirullah, dia kata, kenapa macam tu? Rupanya saya tahu dia duduk dalam bilik tu, ada benda yang tak baik dia buat. Dia menuntut benda yang tak baik sampai dia jadi ketagihan. Allah. Baru saya faham apa maksud Nabi SAW fitnah tu. Sampai Nabi sebut, orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri, yang diri lebih baik daripada orang yang jalan lebih baik daripada orang berlari. Nak katakan baik berlari ke, baik jalan ke, baik duduk ke, baik diri, semua kena fitnah. Cuma bezanya fitnahnya sikit atau banyak. Itu cabaran dia. Anak duduk rumah pun kena fitnah, anak keluar rumah pun kena fitnah. Jadi kita kena mainkan peranan
Jaga anak kita ni tuan. Sebab tu baru saya faham besarnya firman Allah ni, tanggungjawab yang paling besar. Sebab tu ada ulama-ulama dulu bila mereka dengar yang Quran ni mereka jatuh pingsan. Hanya disebabkan kerana dia selalu kena memperingatkan keluarganya akan salat. Padahal kalau kita tak salat, bila dia dengar satu firman Allah, dia bermusafir, saya lupa nama dia musafir waktu malam, bersinggah di satu rumah, dia dengar ada satu orang tengah salat malam membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia dengar ayat tu terus pingsan, jatuh, takut. Sebab dia bukan fikir dia, kalau fikir diri kita, insya-Allah kita fikir yang bawah tanggungan kita, tuan-tuan. Suatu saya nak ingatkan, bila kita boleh datang ke masjid, jangan kita ingat yang ni gerabak yang duduk belakang kita ni kepala kereta api tu. Ni yang duduk belakang, gerabak yang bersama-sama kita ni, takut kita duduk jalan syok, kosong dah dekat. Bermasalah. Atau kita bawa bas, kita ditugaskan ambil penumpang. Ambil penumpang bawa-bawa, rupanya penumpang tak ada. Penumpang ambil penumpang. Itu bermasalah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab anak-anak muda ni dia boleh jadi dua. Satu, betul orang kata dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak tu boleh menjadi fitnah. Anak boleh menjadi jariah pahala kepada mak ayah. Anak juga boleh menjadi jariah dosa kepada mak ayah, kalau mak ayah tu tidak mendidik anaknya dengan betul. Suatu peranan kita bukan kecil. Kita hidup di satu zaman yang lebih besar fitnahnya daripada ulama di zaman-zaman yang dahulu. Zaman sekarang ni keinginan, kecenderungan kepada nafsu itu terlalu banyak, tuan-tuan. Hiburan terlalu banyak. Apa lagi? Apa-apa sahaja benda yang mereka nak capai ni untuk memenuhi nafsu ni terlalu banyak dan terlalu mudah. Terlalu banyak dan terlalu mudah. Itu cabaran kita. Suatu yang disebut, dari tadi kata Ustaz sebut badiru bil a'mal salihah. Bagi dia sebut, ada setengah riwayat badiru bil a'mal, segeralah kamu beramal sebelum datang kepada kamu 7 perkara. Salah satunya wahawa muttaba'ah. Ramainya orang pengikut nafsu tu ramai. Benda yang kena dengan nafsu tu terlalu ramai followersnya. Ya, itu kita dimaksud. Yang ketiga, tuan-tuan, fitnah dari sudut anak-anak kita tak gagal mencari siapa ikutan dalam hidup dia. Sebab tu saya selalu sebut, kadang-kadang kegagalan tu daripada kita juga. Minta maaf, saya nasihat saya. Kita bagi nama anak kita Khalid bin Walid. Saya banyak kali dah buat program dengan pelajar-pelajar. Siapa nama dia? Khalid bin Walid. Siapa nama dia? Abu Bakar. Siapa nama dia? Semua nama antara nama-nama sahabat. Bila saya tanya, siapa Abu Bakar? Tanya, bapa saya bagi nama. Barangkali Datuk ni nama Bakar. Dia dah tak ada poin nak bagi nama apa. Dia buatlah namanya Abu Bakar. Gabung nama bapa dengan nama Datuk. Contoh, saya ingat macam awak bagi Ustaz Datuk Ismail Kamus. Untuk awak nak pilih nama apa? Isi nama Mazna, suami nama Daud, gabung Mazna. Orang zaman sekarang kan gabung-gabung nama. Dah tak tahu gaduh. Kawan ni nak nama ni juga. Kawan ni, kita campur je lah. Campur jadi nama lain pula kan. Baik. Jadi mana kata tuan-tuan, mereka tak tahu ikutan siapa. Kita bagi nama anak kita macam tu, explain kat dia. Anu tahu tak sebab apa ayah bagi nama? Tak tahu lah. Ini cerita dia. Ayah bercita-cita Anu jadi macam ni. Baru dia faham, dia bawa satu nama yang besar dalam hidup dia. Sebab tu Imam Malik bin Anas, guru pada Imam Syafi'i rahimahullah, dia daripada kecil, mak dia pakaikan dia baju yang baik. Dia kata, mak kenapa saya kena pakai pakaian orang-orang alim? Saya tidak alim. Sebab mak nak identiti tu ada. Sebab satu hari
Kalau kau tak menjadi seperti mereka pun, kau mencintai mereka. Allahu Akbar. Sebab kadang-kadang budaya ini juga dia mendidik dan mentarbiah kita, tuan-tuan. Ya, dia mendidik dan mentarbiah kita. Sebab itu Anas bin Malik kata, kami didik anak-anak kami kenal Quran dan kenal para nabi dan para sahabat seperti mana mereka mengenali surah dalam Quran. Itu penting. Bahawa mereka kenal siapa contoh ikutan mereka. Dan banyak lagi lah fitnah tu, antaranya yang saya boleh sentuh ini juga mengenai solat. Ya, sebab sebelum Nabi wafat pun Nabi berpesan tentang solat. Solat anak kita kena pastikan. Sebab tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan tengok kenapa saya selalu terfikir kenapa Israel dekat Palestin tu, Bani Israel di Palestin, Zionis tu, mereka ganggu orang solat. Orang Islam nak solat di Masjid Al-Aqsa, kenapa diganggu? Solat ni pun bukan orang jihad. Sebab yang datang solat tu anak muda. Kebangkitan Islam itu apabila yang datang malam ini, tuan-tuan tengok umur 15, 16, 17, 18, 20. Itu diorang takut. Sebab mereka tahu kalau yang, sebab tu masa saya pernah pergi ke sana dulu, bawa dia masuk ke negeri. Sebab tu dia siap buat polisi. Boleh masuk dalam satu solat jemaah ada berapa setengah keadaan, berapa jumlah jemaah, dan dia benarkan orang umur berapa tahun ke atas, 60 ke atas boleh masuk dalam solat. Tapi kalau muda mesti dia. Sebab dia tahu sebab dia tahu yang generasi yang berusia ni dia akan pergi. Tapi bila dia berjaya jauhkan generasi yang muda, masjid tu akan kosong. Masjid tu tak akan hidup. Sebab tu mereka cuba membuat apa saja aktiviti untuk menjauhkan anak murid itu daripada menjadi yang Allah sebut dalam nama Allah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ataupun syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan masanya kerana beribadat kepada Allah. Nabi suruh pemuda, Nabi tak suruh pentua. Sebab bila kita dah umur, memang kita nak beribadat, itu biasa kan. Tapi nak cari orang muda beribadat ni susah. Jadi kita perlukan generasi yang seperti ini. Kemudian dia juga kita berkenaan dengan akhlak dari sudut akhlak kita dengan kedua-dua, dengan kejiranan, dengan adik-beradik. Itu pun juga salah satu daripada fitnah. Yang paling last yang saya sentuh adalah berkenaan dengan ikhtilat, berkenaan dengan pakaian. Sebab Nabi juga sebut dalam satu hadis antara fitnah, kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat, yang berpakaian. Memang kadang dia tengok cantik tudung dia, tapi tudung dia lebih sini dia. Orang nak suruh tu tutup dada dia, bukan sekadar tutup kepala. Dada tu kena tutup. Sebab orang lelaki dia tak tengok kepala sangat. Orang lelaki ni, guru saya kata dia pantang 3 benda: bunyi, bau, bentuk. Dia kalau ada bunyi, lepas tu orang perempuan dia larang pakai benda yang mengentakkan kaki. Dia buat dia sensitif, dia jaya tu. Atau bau itu, bau yang menggairahkan, dia jari. Lepas tu orang perempuan juga dilarang mengenakan bau. Orang perempuan nak pergi masjid pakai bau wangi, Nabi larang. Sebab orang lelaki ni dia sensitif dengan bau. Bau dia tak apa, bau orang perempuan dia tak boleh. Bau dia tak beli, bau kawan dia tak beli. Bau perempuan dia tak boleh. Dia cepat mengarang. Nombor 3, bentuk. Janganlah buat bentuk dia. Buat bentuk bulat, buat bentuk-bentuk ni tak apa. Bentuk orang perempuan dia tak boleh. Memang dia akan kalah. Ini fitnah Allah Ta'ala bagi. Sebab Nabi sebut, tidak ada fitnah yang lebih berat aku tinggalkan pada umatku melebihi daripada fitnah wanita. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita jagalah anak perempuan kita. Sebab dalam hadis Nabi sebut, jaga tidur anak perempuan, penghijab kita daripada api neraka. Allah. Bismillah. Bila tuan-tuan Jamil akhi. Bagus. cukup jelas untuk kita jadikan ini sebagai persediaan kita menuju ke akhir zaman. Tuan-tuan pada Allah sekalian, poin yang besar tuan-tuan, poin yang cukup besar adalah ilmu. Maksudnya jangan kita macamkan untuk hantar anak kita dari ilmu agama. Sebab tu kadang-kadang saya sebut dengan anak murid saya, tuan-tuan, saya kata ayah ibu kamu hantar ke sekolah agama untuk apa? Bukan untuk jadi ustaz, untuk jadi ustazah, tapi untuk pastikan kehidupan kamu sampai mati selari dengan apa yang disebut oleh Allah
dan juga yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nak jadi doktor dipersilakan, nak jadi engineer dipersilakan, tapi pastikan kehidupan kamu itu sekali dengan apa yang disebut oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Itu saya kata anak murid saya, jangan rasa pelik kenapa saya dihantar ke sekolah agama untuk mendalami ilmu agama. Jadi insyaAllah tuan-tuan masih bersemangat lagi kan tuan-tuan? Ke dah rasa macam Allah ada wakil juga tuan. Jadi saya silakan Ustaz-Ustaz untuk sedikit fasad menyambung berkenaan dengan istiqdad ataupun persediaan dalam kita menuju akhir zaman. Kesimpulan Ustaz Hafiz macam saya pula pengusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan mengamati, mencermati dan menghayati apa yang diungkapkan oleh Ustaz Hafiz tadi, dengan beberapa persiapan yang kita patut ada, walaupun bercakap tentang anak muda, anak-anak, ia juga merangkumi kewajipan kepada orang tua macam kita ni. Apakah ilmu untuk anak-anak muda atau orang tua lebih kepada ilmu, kena ada ilmu. Tuan-tuan sekalian, menyambung bicara Ustaz Hafiz kejap tadi, sekira isu kita sekarang ialah betul persiapan apa kita nak persiapkan. Modal kita tuan-tuan tidak ada melainkan amal kita. Itulah modal kita. Hidup ini tidak akan kekal selama-lamanya. Bumi tak kita pijak selama-lamanya. Langit tak junjung selama-lamanya. Sampai masa kita menghadap Allah Azza wa Jalla, yang akan menyelamatkan saya tuan-tuan amalan kita. Allah akan tanya tentang amalan. Hadis kursi jelas. Daripada Muslim bersabda, ketika kita bertemu Allah nanti, Allah kata apa kepada kita? I'tuni bi'a'malikum wa la ta'tuni bi'ansabikum. Datang menghadap aku dengan amal masing-masing. Jangan bawa keturunan. Aku tak dengar keturunan kamu siapa hari ini. Harta, pangkat, bangsa sekalipun. Datang bawa amalan. I'tuni bi'a'malikum, amal kamu. Ini prospek yang penting kita kena ingatkan diri kita masing-masing. Cabaran kita sekarang tuan-tuan ialah kiamat pasti berlaku. Tanda besar kiamat akan berlaku bila-bila masa sampai ketika berlaku. Tapi kiamat kecil dah berlaku sekarang ini. Berapa ramai kalangan kita yang masih tenggelam timbul dalam isu semasa. Persiapan belum cukup, kekuatan hati belum padu, kekuatan ilmu belum semaksimal kita lakukan, kekuatan ibadat belum sampai kita maksimum kita lakukan. Saya termasuk bukan orang lain. Tuan-tuan sekalian, yang utama di samping Ustaz dah sebutkan 2-3 perkara tadi, ialah kekuatan kita yang kita kena pasakkan betul-betul al-istiqamah dalam kita beramal. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah sebut apa? Al-istiqamatu miftahul ibadati. Istiqamah kunci ibadat. Kunci kepada ibadat kita istiqamah. Kita buat segala ibadat kunci istiqamah. Datang ke masjid istiqamah. Baca Quran istiqamah. Bersedekah derma istiqamah. Buat kebaikan untuk orang istiqamah. Mencari pahala istiqamah. Maksudnya ialah istiqamah kunci kita. Dan kekuatan istiqamah tuan-tuan akan menjamin insya-Allah keselamatan dunia akhirat kita. Apa sebab? Istiqamah adalah nadi penting. Saya yakin percaya sampai kiamat, sampai mati, kalaulah saya tuan-tuan dapat istiqamah dengan kehadiran ke masjid, dan bila ke masjid sebagai contohnya tempat kita belajar ilmu, fiqh kita belajar, hadis kita cari, tajwid Quran kita belajar, ilmu pelbagai, tafsir macam-macam, ini pentasnya. Kita belajar ilmu setiap malam. Tak cukup di Masjid Al-Amin, pergi Masjid Negeri Shah Alam.
dah nak jauh sangat. Tak cukup Masjid Utara, pergi Putrajaya. Contohnya, mana-mana pengajian. Istiqamah. Apa kita bukan neraca kekuatan kita? Tuan-tuan, hati yang sakit bila ada ilmu bercahaya. Hati dah mati sekalipun bila ada ilmu kembali pulih. Dosa bertepek macam mana kepada dalam hidup, dosa banyak. Kita berilmu, Allah ampunkan dosa kita. Walaupun kata Nabi, dosa itu lebih macam di lautan. Allah ampunkan. Allah sedia ampunkan kita. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu liyatuba musi'un nahar. Yajridu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu ya bin nahar liyatuba musi'ul laili. Itu Allah Azza wa Jalla. Allah menanti kita. Bila ilmu ada di dada, di hati, kita minta ampun malam, dengan dosa siang Allah terima. Dengan dosa belah malam, kita ampun minta siang, Allah terima. Sebab Allah sedia menerima hamparan. Allah hamparkan tangan untuk mendoa kita, taubat kita. Ini apa makna? Istiqamah. Lepas tu Nabi SAW, bila sahabat tanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Khabarkan satu kalimah, suatu perkataan, satu ingatan, nasihat, tak tanya orang lain. Kata Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi beri peringatan cukup padu untuk kita sampai kiamat, bukan untuk sahabat seorang, kita sampai kiamat. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Beriman pada Allah, faham tentang soal keimanan, jaga iman, kemudian istiqamah dalam beriman itu. Allahu Akbar. Nak kata apa lagi tuan-tuan? Batulah kekuatan istiqamah bagi saya bukan kecil mana. Apalagi kalau Ustaz Hafiz sebutkan tadi, saya setuju. Setuju saja malam ni. Tak setuju tak boleh lah, kena setuju. Sebab Ustaz Hafiz bawa ilmu yang baik kepada kita. Kau tadi pencerita gerabak tadi. Kau seorang ayah beristiqamah dalam ilmu, dalam amal. Kita pimpin anak, jom istiqamah bapa dengan ayah, contoh dengan bapa, dengan baba ke. Barulah itu satu kemenangan kepada kita. Ayah istiqamah dalam beribadat, anak pun istiqamah sama. Ayah istiqamah dalam hadis kebajikan, anak pun istiqamah sama. Ayah istiqamah dalam jaga solat fardu yang malam siang di masjid, anak pun istiqamah sama. Tuan-tuan sekalian, kejayaan itu namanya. So istiqamah, tegas, dan ada kekuatan dalam membina istiqamah dan beramal. Batulah istiqamah bagi saya adalah asas utama sekali. Dan percayalah tuan-tuan, kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, seorang yang benar-benar beristiqamah dalam beramal, hatinya akan istiqamah, hidupnya akan istiqamah, sebab dijaga ibadat. Allah akan beri rezeki, hati akan bercahaya dengan cahaya keimanan, akan istiqamah, amal pun istiqamah. Yang keduanya, dalam situasi kita untuk membina dunia akhir zaman ialah, saya tak boleh nafikan pada tuan-tuan satu perkara besar. Melazimi suasana bersatu dan berpadu dalam agama. Kita ni tuan-tuan ada kelemahan, ada kekurangan, ada kekuatan. Saya tak boleh berdabik dada, saya ni dah cukup ilmu, dah kuat, dah tahu segala. No. Tetap ada kekurangan dan kelemahan. Ada dosa saya buat. Ada kesilapan saya lakukan. Ya, ada kebaikan saya buat, tapi ada kesilapan, ada kekurangan. Manusia itu sifatnya, kata Nabi SAW, apa dia tuan-tuan? Kullu bani Adam khata. Tiap anak Adam ada buat silap dan salah. Kekurangan ada. Dalam masyarakat beragama, kita nak satukan jiwa-jiwa kita. Dalam Islam, apa kekuatan kita nak bina? Untuk kebaikan bersama. Saling nasihat menasihati, saling tegur menegur, dan kita ikat hubungan kita sama kita. Ini penting. Tuan-tuan terasa tak terasa macam kita sekarang berada sekarang ni? Kekuatan hati kita berasa. Duduk bersama-sama dalam sos macam ini. Bukan dekat sembahyang fardu, duduk mengaji bersama. Dengar ilmu bersama. Kupasan kita dengar dengan keinsafan. Kita akan terasa nikmat kebersamaan.
Dah bila begitu sifat kita tuan-tuan, kita akan rasa seronok dalam kita beragama. Kita nak selamat bukan setakat kita, rakan kita. Dalam Islam, jiwa kita kena macam tu. Rakan kita sakit, kita tumpang sakit. Kalau kita dalam gembira, kita tumpang gembira. Itu agama. Kalau kita ada something wrong, kata orang Jawa, Jawa mereka lah tu, ada masalah, kita tumpang nak bantu dia, nak tarik tangan kepada kepangkal ilmu dan jalan keimanan. Tak biarkan ikut dia lah dia jalan pantu raya. Bukan. Islam ajar kita kena tarik tangan kawan kita. Itu sebab Nabi sebut hadis. Hadis ni nampak simple tapi maksud tersirat. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'du ba'dah. Mukmin dengan mukmin lain seumpama bangunan yang kukuh-mengukuh. Tiang takkan tegak kecuali ada batu-batan yang susun rapi. Ada sokongan yang kuat binaan terbangun. Itulah kita. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang sahih tentang kita sama kita, untuk kita bangun perasaan yang terkuat dalam hati jiwa kita, ada perasaan cinta kasih, saya kasih apa kita salam, tuan-tuan sekalian. Hadis yang panjang, Nabi sebut dalam hadis yang begitu cantik kepada kita. Orang Islam itu kata Nabi seumpama satu tubuh yang satu. Satu anggota badan sakit, yang ditumpang sakit. Gigi sakit, tidur, mata tak boleh pejam. Sebab mata tumpang sakit, walaupun dia tak sakit, gigi sakit. Macam itulah orang mukmin. Tuan-tuan sekalian, ini kita mahu dalam sebuah kita beragama kita. Kita nak membina jalan hidup yang selamat atas jambatan yang satu, lorong yang satu, dan matlamat yang satu. Apalagi kalau dalam keluarga kita nak ayah memimpin anak-anaknya, macam Ustaz sebutkan tadi. Anak 6 orang, ayah pimpin. Jom anak ayah semua kita ke syurga bersama-sama. Jom anak-anak baba kita ke syurga bersama-sama. Itu kita harapkan. Masalah masyarakat. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya tugas ini tugas yang besar sebenarnya. Yang penting ialah kita kena hindarkan daripada hidup ini elemen-elemen yang menguruhkan keadaan. Sebab saya ulang balik, jangan ada dalam hidup masyarakat situasi yang boleh merosakkan hubungan sama kita. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Hadis yang panjang. Jangan ada sifat dengki sama kamu. Jangan ada sifat marah bersama kamu. Jangan ada sikap paling berpaling. Jangan, kata Nabi. Kunu ibadallah ikhwanan. Kamu jadilah orang bersaudara mara. Ada kekuatan iman di hati masing-masing. Sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sekalian, dalam kerangka tajuk kita pada malam ini, kita bincang walaupun 2 jam pun dia tak selesai. Isu kiamat, tanda kiamat ini isu besar. Apabila Ustaz Asri sebutkan tadi, satu kitab yang saya nak sambung sikit lagi. Sebanyak-banyak kitab yang ada tentang kiamat dan tanda kiamat itu banyak. Tetapi satu kitab karangan Abdullah Yusuf Al-Wabil, Ustaz sebutkan tadi, cukup baik. Terjemahan sudah ada. Kitab yang bertajuk Tanda Kecil dan Besar Kiamat. Pengarangnya Abdullah Yusuf Al-Wabil. Kitab ini adalah risalah sarjana. Risalah sarjana itu maknanya satu kitab yang diperakui kesejarahannya, dalil hujahnya diperakui. Kerana ada examiner, ada yang memeriksa kitab ni di pasaran. Saya mohon mencadangkan, bukan bubar don, bukan bubar parlimen, cadang untuk ambil kita sebagai bacaan rasmi di peringkat surau masjid tuan-tuan. Antaranya lah banyak, tapi kitab ini bagi saya menarik sebab ia merupakan kajian akademik sarjana karangan Abdullah Yusuf Al-Wabil. Cuba googlekan nama beliau, ada kitab bertajuk, terjemahannya bahasa Arab daripada bahasa Arab bahasa Melayu, tanda kecil kiamat dan besar kiamat. Menyeluruh bicaranya, semua insafkan kita. Siapa yang baca tu
amati dan cermati dengan keinsafan dan buat kuliah macam ni, insya-Allah kita akan terasa bicaranya dekat di hati kita. Saya bercakap sebab kebetulan saya buat kuliah tetap di satu surau di belah Shah Alam tu, baru masuk tahun ke-8. Tahun ke-8. Tapi belum selesai, pertengahan belum sampai lagi. Tapi yalah, tahun ke-8 sekali sebulan, kena sabarlah. Ya. Ada kadang-kadang 3 bulan tak datang, sambung. Tapi maknanya makan masa panjang. Tuan boleh Google sekarang. Kita dunia ni Google sekarang mudah je. Tulis nama Yusuf Abdullah Al-Wabil, keluar orangnya dengan jambangnya, dengan kitab boleh tengok terjemahan bahasa Melayu. Kitab Melayu ialah Tanda Terkecil dan Besar Kiamat. Tuan-tuan sekalian, saya rasa itu di antara apa yang saya nak sebut. Saya pun tengok tuan-tuan pun lain macam je. Ustaz Hafiz tadi pun dah sebut. Ya. Boleh lagi? Boleh duduk lagi? Boleh, duduk, saya nak balik dah, duduk lah. Tak ada masalah. Tuan-tuan jangan sombong. Saya tak apa, dia kursi ni, kursi macam pengantin pula ni. Ya, berapa harga ni, balik rumah aja. Tuan-tuan sekalian, kita apalah panel duduk macam ni. Tuan-tuan duduk tu saya tengok lama dah. Kemaraman kita 14 kali dah. Dari awal tak akhir, ubah kaki, pegang lutut, ya, lenguh. Yang muslimat ramai dah bangun duduk tu. Itulah sekadar pertemuan kita pada malam ini. Yang penting, mari kita ikat hati kita dengan ilmu yang padu, dengan iman yang kental, dengan semangat yang tebal, dengan doa yang berpanjangan. InsyaAllah Allah tidak akan kecewakan kita, insyaAllah. Allah tidak kecewakan hambanya. Allah sifatnya maha pengasih, penyayang kepada kita semua. Allah Tuhan yang amat kasihkan hambanya. Allah ajak kita ke mana akhirnya? Ke syurganya, ke jalan keselamatan dan keamanan. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Khabar hambaku, akulah Tuhan yang mengampun lagi penyayang. Wallahu alam. Sekian, itulah sekadar pertemuan pada malam ini. Terima kasih atas undangan daripada Cik Adnan. Mana Cik Adnan ni? Oh, hebat orang malam ni. Kalah penceramah pakaian dia malam ni. Ya. Cik Adnan di atas undangan. Saya ingat 3 kali dah dia undang saya kan. Baru dapat ya. Alhamdulillah sampai juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Wallahu alam. Ampun, maaf di atas kelemahan saya, kurangan saya. Moga Allah ampunkan kita semua. Sekian. Sallallahu Muhammad walhamdulillahil alamin. Saya minta maaf. Saya minta yang buat rumusan Ustaz Hafiz. Sekian dimaklumkan. Entah. Di atas kupasan berkenaan dengan baju. Jadi saya rasa mungkin itu sebagai kesimpulan saya. Terus ada Boleh. Seminit. InsyaAllah kalau dalam seminit sikit. Dah sikit okay. Seminit 2 minit untuk Seminit 2 minit. Boleh lagi. Buah kilas. Baik, tuan-tuan, Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya dapat kesimpulan tu, saya ada Muslim dia cakap, dia kata, Hafiz, kalau kamu ceramah, perhatikan 4 tanda-tanda. Saya kata, apa tanda-tanda? Tanda anak murid dapat ilmu ke tanda apa? Itu tanda-tanda anak murid nak balik. Yang pertama, dia selalu pandang ke arah jam. Tengok jam, itulah pula jam sini ada, jam tangan pun ada kan. Jam telefon ada jam juga. Dia saja tengok jam, dia harus pasal tengok jam. Itu keadaan tahu. Keadaan yang kedua, apabila berlakunya acara bebas, macam kan Ustaz sebut. Dia kejar, dia tumpuk kaki, dia simpul, dia pusing ni. Dia nak bagi syarat. Tolonglah tengok saya ni. Saya kaki dia lepas ni. Isyarat yang ketiga, apabila dia memandang ke arah pintu dan kebetulan pula dia paling dekat dengan pintu. Jadi kalau dia cari suruh pelan-pelan keluar pun jadi ceramah tak puasan. Tanda-tanda yang keempat ni paling bahaya dia cakap. Bila ada yang telah pun tadi duduk dengan kita di awal ceramah, dia telah pun keluar dan dia tak kembali lagi. Jadi elok kita kembali sama-sama dah. InsyaAllah. Baik, saya mungkin apa yang boleh saya tutupkan tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara beberapa perkara yang boleh kita ambil pengajaran dalam tajuk kita yang begitu besar ni tuan-tuan. Yang pertama adalah kita nak
selamatkan 4 perkara tuan-tuan. Yang pertama, salamatul iman. Kita nak menghadapi hari kiamat ni, kita perlukan iman yang kuat tuan-tuan. Ya, kalau iman yang selemah, sehalus, senipis kulit bawang, kita tak mampu menempuhi ujian yang begitu besar ini. Ya, sebab tu Nabi sebut orang pada di akhir zaman ni seperti mereka yang menggenggam bara api, sebab iman mereka kuat. Yang kedua, kita nak yang disebutkan sebagai salamatul akal. Kita nak hadapi hari kiamat, kita perlukan akal yang sejahtera. Apa akal yang sejahtera? Kita tak boleh jadi orang yang jahil, kerana ilmu membezakan yang hak dan yang batil. Ilmu tu adalah umpama tongkat bagi orang yang buta. Tuan-tuan selalu dengar tadi kan Ustaz Ruslan tersebut, Nabi sifatkan fitnah ni seperti malam yang gelap. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan balik nanti, saya cabar tuan-tuan, naik motor jangan buka lampu. Lepas tu biar pastikan tuan-tuan jalan tu di jalan yang tak ada lampu jalan. Saya rasa esok mungkin kedengaran berita dalam WhatsApp ada jemaah yang telah pun aksiden ataupun barangkali meninggal. Begitulah, mana boleh kita hidup dalam suasana gelap, tak ada panduan, tak boleh. Jadi kita perlukan ilmu. Kita perlukan ilmu. Yang ketiga, salamatul qalb. Kita perlukan hati yang baik. Maksudnya kita nak hidup di akhir zaman, kita perlu hati yang bersih, kita perlu akhlak yang baik. Sebab kita hidup dalam suasana orang yang rosak akhlaknya. Supaya kita boleh dijadikan contoh dan asbab pada orang lain selamat daripada fitnah itu. Dan yang terakhir, yang keempat, salamatul amal. Kita sejahterakan amalan kita seperti mana kan Ustaz sebutkan tadi. Biarlah kita menjadi orang yang satu-satunya buat amalan itu di saat orang-orang memingkirkan amalan tersebut. Kerana menghidupkan satu kebaikan, satu amalan dikala orang meninggalkannya, pahala jihad yang begitu besar yang Allah Ta'ala janjikan. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum. Syukran ya. Terima kasih kepada Ustaz Imam Muda Hafiz di atas pertolongan sebentar. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, saya pendekkan tuan-tuan. Bila tengok Ustaz ada kerana tu, Ustaz nak juga quiz. Jadi mungkin sikit daripada Ustaz Hafiz ada 2 soalan ataupun Syekh Ustaz ada 2 soalan untuk ahli kuliah kita, sikit je tuan-tuan. Saya bagi mungkin dalam 4 boleh kot? Boleh? Ke nak lebih lagi? Dalam 4 insyaAllah Ustaz. Soalan, kemudian ahli kuliah kita nak jawab. Tengok fokus tak fokus. Jangan. Soalan pertama, hadiahnya dikhabarkan berapa ribu? Soalan pertama, tuan-tuan sekalian, ringkas saja soalan dan jawapan terus boleh ataupun soalan. Ada mic. Okay. Apakah di antara tanda kecil kiamat yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini? Itu saya sebut tadi tu. Ya? Fitnah. Ya ke? Hadis Nabi sebaca tadi. Tanda kiamat kecil yang berlaku, yang kita hadapi. Kejahilan. Betul tak? Jumpa baru. Dengan jumpa fikir untuk Terima kasih. Alhamdulillah tanya. Kena kongsi dengan panel tu. Soalan kedua, saya 2 soalan, soalan ini 2 soalan. Soalan kedua, kita nak selamatkan kehidupan kita untuk kejayaan akhirat. Apa di antara amalan yang kita kena lakukan? Ini baru panah-panah lagi ni. Istiqamah. Okay, terima kasih. Faham? Dapat hadiah. Muslimah sekarang dia nak jawab, jangan malu-malu jangan. Oh, siap, siap. Tanya. Tanya bang. Terus. Kita terus soalan yang boleh memperpisah. Okey, soalan saya. Berikan salah satu daripada cabaran fitnah yang saya sebutkan tadi yang
menipu anak-anak muda. Saya sebut tadi. Salah satu, saya banyak satu je. Ya. Abang belakang. Ya. Media sosial. Media sosial. Boleh lah, boleh. Okey, silakan. Mana? Oh, Muncul. dia minta pakai musibat lah pula. Satu nombor satu. Mana ni? Sama. Okey, satu ni kita bagi muslimah lah insya-Allah. Baik, sebutkan salah satu kesimpulan yang saya sebut. Ada 4 perkara yang saya sebut tadi. Satu je daripada 4. Muslimat, betul tak? Muslimat 1, muslimat 2. Ya boleh ni? Iman. Salam untuk iman tu. Boleh. Boleh. Silakan. Salam untuk iman. Silakan. Oh, simpan dulu. Saya simpan. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan pemohon Allah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kita selesai untuk bincang forum kita pada hari ini bertajuk menuju akhir zaman di manakah itu. Jadi saya mewakili pihak penganjur majalah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Imam Muda Hafiz, Ustaz Roslan atas kesudian menyampaikan ilmu yang dikongsi bersama-sama dengan kita. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada Perabot Jati yang sponsor kita untuk program pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada hadirat-hadirat dan kepada Allah sekalian, mudah-mudahan Allah sentiasa memudahkan segala urusan kita. Dan kita doalah mudah-mudahan apa yang disebut oleh Imam Hafiz, apa yang disebut oleh Ustaz Roslan, mudah-mudahan kita dapat beramal. Dan yang paling penting ialah mudah-mudahan kita dapat istiqamah dengan amal kita insya-Allah. Jadi saya mewakili pihak penganjur lagi sekali, tuan-tuan, mohon maaf atas kesilapan, ketelanjuran, kata-kata daripada saya sepanjang saya mengendalikan forum pada hari ini. So sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanallah. Tapi dia orang penaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Anak-anak sihat.